tajuk dia. Orang gila ni dengar. Dapat dia dengar, dia tunduk je. Esok asar, saya singgah tu. Habis-habis main asar, dia keluar, orang gila ni keluar, dia pergi ke kedai seberang sana, seberang kedai jalan, dia pergi ke kedai kopi. Dia kata hampa semua gila. Dia pakai kopi kata hang lah gila. Dia kata hampa semua gila. Aku tak gila. Lepas tu bila saya tengok kelaku dia dengan kawan-kawan lain, lepas main asar, keluar masjid, salah-salah sembang-sembang, lepas tengok dia duduk tengkap dengan orang kedai ni. Duduk tengok dia, kelaku dia. Dia kata hampa semua gila. Orang kedai hang dengan minum air kata hang lah gila. Dia tengok macam ni, saya kata dekat orang masjid, kawan-kawan sahabat-sahabat kalian, hampa fikir dalam dua-dua ni siapa gila? Saya tanya orang masjid ni, kami tak enggak gila tahu. Hang nak jawab tak tahu, ada tak tahu nak jawab, ada yang tahu jawab. Tuan-tuan beri pihak kita tuan, soalan saya ni sekarang, dia ada dua-dua ni. Hak yang minum air tak sembahyang dengan hak gila sembahyang ni, siapa lebih gila? Siapa lebih gila? Kerana hukum fiqh kata hanya orang gila boleh tinggi sembahyang. Nah, maka orang yang gila dia sembahyang, mana dia tak gila? Orang yang tak sembahyang itulah orang tu lebih. Yang boleh tinggi sembahyang ni hanya orang gila. Maknanya orang tinggi sembahyang ni semua gila. Masya-Allah. Tuan-tuan muslimin semua alhamdulillah. Maka tuan-tuan muslimin semua alhamdulillah, manusia ni pun apa? Adakah dia normal keadaan diri dia itu bila melihatkan orang lain yang dia rasa lebih gila, sedangkan dia yang gila? Dia gila cari benda yang fana, tak gila cari Allah Subhanahu wa taala. Hati dia tak pernah rasa tenteram, sedangkan Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang bersama apa? Dalam kurungan dia, tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Wahai jiwa, wahai manusia, wahai diri, yang dalam diri kamu tu ada jiwa yang tenang. Allah panggil yang tu, Allah nak cari yang tu, dan Allah nak tengok yang tu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak mau tengok, Allah tak pernah pandang jasad kamu tu hebat tak hebat. Allah tak pernah pandang rupa pakai kamu cantik tak cantik, Allah tak tengok yang tu. Tapi Allah tengok qulubikum, qulub hati kamu yang tenang dan tenteram bersama Allah. Allah tengok yang tu, bukan Allah tengok yang lain. Maka sebab itulah Bilal bin Rabah, hamba abdi qibti, hamba abdi yang diri dia itu tak cantik, diri dia tu fizikal dia tak elok, tapi menjadi orang yang pertama diajak oleh Nabi, atau orang yang pertama mengaku perkataan ahad. Orang pertama yang mengucap perkataan ahad, kerana bukan fizikal dia, tapi jiwa dia tenteram. Sebab jiwa tenteram ni lah tuan-tuan. Kerana bila jiwa tenteram, kena jemur tengah panas tak ada apa-apa. Kan? Dia siksa dia macam-macam dia buat. Tak batu besar atas dada dia, tak ada apa-apa. Kerana jiwa yang tenteram dan tenang, malah dia lebih tenang bersama Allah walau disiksa begitu. Sebab jiwa yang tenang. Tapi tuan-tuan kita, manusia Islam hari ini tak siksa dengan apa pun. Apa pun orang tak buat kita. Orang kafir tak buat apa, orang Islam lain tak buat apa, tapi jiwa kita tak tenteram, hati tak tenang. Sebenarnya tuan-tuan muslim semua rahmat, kalau bila disiksa oleh orang kafir dengan batu, tetapi dia merasa tenang bersama Allah, padahal orang lain, orang Islam yang tidak disiksa oleh sesiapa pun, tak tenang jiwa dia, tak tenang jiwa lah, maka dia sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksa tuan, bila hati tak ingat Allah Ta'ala ni memang siksa. Walaupun harta bertimbun, walaupun duitnya banyak, tapi kerana jiwa tak tenteram, ramai yang bunuh diri. Hari ini kita bimbang dengan apa? Dengan keadaan orang Malaysia sendiri, tak kira lah bangsa apa pun, lah ni kira nak bunuh diri. Payah-payah sikit, tempak anak turun flat, dengan dia pun terjun pasal masalah jiwa.
yang berlaku pada orang kafir dan orang Islam seribu. Susah-susah sikit, kelak anak. Tak kira bangsa India, bangsa Cina, dan hatta orang Islam, orang Melayu ni, bukan orang Islam, orang Melayu ni pun ramai yang bunuh diri kerana masalah jiwa. Jiwa yang tak tenang, mencari sesuatu yang tak jumpa. Padahal benda itu ada dalam Islam, ada ketenangan itu bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sifat mukmin itu, dia ada sifat mukmin itu yang ulama-ulama sebutkan, antara sifat mukmin yang terbaik itu ialah mendengarkan nama Allah, jiwa dia tenang. Itu sifat mukmin yang terbaik. Kita minta lepas sembahyang, kita minta hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, jadikan aku Islam yang terbaik. Maka Islam yang terbaik terhasil daripada kita solat ialah jiwa tenteram dan tenang. Tapi rupanya tak tenang, kita masih bawa ke lain. Maka apa yang dihimpulkan oleh orang Islam hari ini? Apa yang dia himpun? Ilmu ataupun harta? Kadang-kadang tuan, kita bimbang satu ni, orang Islam ni bimbang-bimbang. Nabi dah abang tempat orang Islam itu sebenarnya Allah nak bagi syurga di akhirat. Dunia ni Allah bagi sebagai jabatan, Allah bagi juga, tapi lebih dia Allah bagi di akhirat. Sebaliknya syurga dunia ni syurga bagi orang kafir. Dia bukan syurga bagi orang Islam dan orang beriman. Dunia syurga bagi orang kafir. Sebab tu orang kafir ni, dia tak sembahyang pun, dia tak mengaji kita pun, tak buat kitab pun, tak beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul pun, dia kaya. Pasal Allah nak bagi kat dia. Tapi kadang-kadang orang Islam ni nak jadi macam orang kafir. Salat dah, belajar ilmu dah, apa pun dah. Dia terkejar-kejar dengan dunia dia, padahal Allah tak bagi. Sebab Allah janji dah, Allah tak bagi, Allah tak akan bagi dia benda tu di sini. Sebenarnya Allah akan bagi di akhirat, di syurga. Maka dia cari lagu mana pun Allah tak akan bagi, sebab Allah nak bagi di sana. Maka kita bimbang apa tuan-tuan soal ni? Apa kita bimbang sekarang? Kita bimbang apa? Takut dunia pun tak boleh, akhirat pun tak boleh. Yang tu kita bimbang. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Sedangkan orang kafir, dunia dia dapat, akhirat tak dapat, boleh gagah lagi lah. Betul, orang Cina, orang bangsa asing, orang kafir ni, orang yang tidak Islam ni, Allah bagi dia kaya. Rumah dia bertingkat-tingkat, kereta dia berbiji-biji, isteri dia berbelah-belah. Ada hasil belah, tak apalah bangsa dia bang, tak apa, tak ada masalah, kerana memang Allah nak bagi kat dia. Tapi maksudnya dia dah dapat habuan dunia. Dia dapat habuan dunia, semua dia dapat dah. Tapi orang Islam ni cuba tiru orang kafir ni, Allah tak bagi. Sebab Allah tak bagikan benda tu di sini, kerana Allah nak bagi di akhirat. Maka kita bimbang, takut dunia pun tak boleh, kaya pun tak, akhirat pun tak boleh apa. Yang ni tak boleh, hak sana tak boleh. Orang Pulau Pinang kata apa? Orang Pulau Pinang kita lah, orang Pulau Pinang balik pulau bayar lepas, sana terbelau, ini pun terlepas. Satu pak tak boleh. Dunia pun terdapat, akhirat pun terdapat. Dunia naik motor-motor, di akhirat isu pun tunggang motor-motor pun tak naik apa-apa kan. Sedangkan orang kafir itu, dunia dia dapat naik majlis besar, isu naik habuan dia. Tapi kita ada bimbang, sini tak boleh apa, sana tak boleh apa. Sebab dunia bukan untuk orang Islam, dunia untuk orang kafir. Sebaliknya, akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang Islam yang menyerahkan diri kepada Allah Taala. Sebab itu Nabi katalah hadis, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni hanyalah penjara bagi orang Islam yang beriman. Orang beriman, dia terseksa dia dengan dunia ni. Nak kena buat macam-macam, nak kena buat. Arahan Allah Ta'ala berbagai-bagai. Maghrib kena main masjid, surau untuk beribadat. Ngaji kena jadi sumber tanggungjawab yang wajib, tak boleh berhenti. Macam-macam dia kena. Kerana di sini penjara bagi kita.
Tak bebas sangat kerana keterkongkong kita dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir apa-apa buatlah. Rupanya orang Islam pun nak tiru juga macam orang kafir. Tak boleh dia. Kita bimbang. Sedangkan Allah nak bagi syurga itu yang meletaknya di akhirat. Syurga kita di dunia ni hanyalah ma'rifah dengan Allah Ta'ala itu je. Syurga kita di dunia itu hanya ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu jadi jiwa tenang tadi kerana apa? Kerana jiwa yang ma'rifah dengan Allah. Untuk muslimin semua rahmatullah. Bila mana kita tak tenteram jiwa kita ni, jika disebutkan nama Allah Ta'ala, jiwa tenteram. Bila berlaku satu benda yang musibah, orang sebut nama Allah Ta'ala, dia mai balik rasa tenteram itu. Contohnya kita ada sesuatu kemalangan berlaku, mai jiran-jiran bagi tahu, sabarlah, ni kehendak Allah Ta'ala. Contohnya ada anak kecil mati. Seorang yang bersalin anak lahirkan anak tu, anak dia mati. Dia sedih sebab anak kesayangan. Kita mainlah orang seorang ustazah ke, main orang yang ada agama sikit, main salam dengan dia, sabarlah, anak ni Allah buatkan dia turun dalam syurga. Dia dengar-dengar tu, oh betul juga, tenteram balik jiwa dia. Sebab disebutkan nama Allah, Allah letakkan anak tu tunggu di pintu syurga. Sebab Nabi kata anak yang mati kecil tungguan mak dia dalam syurga dengan cawan-cawan dan daripada emas menantikan ibu dia untuk diminumkan dengan air telaga Kausar. La haula wala quwwata illa billah. Allah bagi kat yang tu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tak ada daya upaya melainkan Allah yang punya kuasa benda ni. Maka tuan muslimin semua, Allah bila dengar sebut nama Allah kita tenang. Tapi yang kita heran ni, yang satu benda kita heran. Nak tahu kita jiwa tenang tak tenang, tenteram tak tenteram, azan. Azan ni dia sampai keluar. Azan dia sampai keluar. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia sampai keluar. Baik waktu tu adakah jiwa kita tenang ataupun tak tenang? Adakah bahawa seronok mendengar kelaungan itu ataupun tutup telinga dengar yang lain? Kalau ada radio, peterah radio lagi. Kalau ada TV, peterah TV lagi. Kalau ada benda-benda yang kita dengar, kita terus buat aja tanpa mempedulikan kalimah Allah yang kita dengar di telinga itu, padahal kalimah itu telah ditanamkan waktu kita lahir lagi. Ayah, mak, ayah, tuan kita bila kita lahir, antara acara utama dia ialah talqinkan. Talqinlah. Talqin 2 kali. Betul? Kita ni talqin 2 kali. Banyak kali talqin. Talqin di dunia 2 kali. Pertama masa hidup, awal-awal hidup. Yang kedua sebelum meninggalkan alam ini, ditalqin.